akan membentangkan tajuk berkenaan masalah iman dan keadaan mukmin yang fasik menurut pemikiran Mu'tazilah dan hujah Al-Asy'ari dalam menentangnya dalam kitab Al-Lumah. Kita masuk pada pengenalan. Setiap orang yang ingin menyelami selok-belok agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianuti. Teologi ini adalah membahaskan ajaran dasar dari sesuatu agama. Jadi teologi Islam bukan hanya membahaskan soal ketuhanan saja, tetapi juga membahaskan soal iman dan kufur, siapa yang sebenar kafir dan telah keluar dari Islam. Jadi kita masuk kepada yang lebih terperinci. Kita masuk pada kemunculan dan pemikiran Mu'tazilah dahulu. Secara umumnya Mu'tazilah ni berasal dari kata i'tazala, maksudnya berpisah, memisahkan diri atau menjauhkan diri. Mu'tazilah ni adalah nama yang diberikan kepada suatu aliran teologi yang membangun secara pandangan tersendiri dalam Islam. Aliran Mu'tazilah muncul di Basrah, Iraq. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atha yang mana berpisah daripada gurunya Imam Hasan al-Basri kerana perbezaan pendapat. Jadi Wasil bin Atha ni berpendapat bahawa Muslim ni berdosa besar dan bukan yang berdosa besar, bukan mukmin dan bukan juga kafir, maksud ia fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Jadi kita akan masuk kepada perbincangan pemikiran aliran Mu'tazilah berkaitan kedudukan pelaku dosa besar yang mana orang ini dikatakan tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi ia fasik, yang mana ditempatkan bukan di syurga, bukan juga di neraka, tapi kedudukannya di tempat antara dua tempat yang terkenal. Satu dasar dari ajaran Mu'tazilah iaitu manzilah bainal manzilatain. Manakala tentang iman dan kufur pula, Mu'tazilah tak menentukan kedudukan bagi pelaku dosa besar, tetapi mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bainal manzilatain. Berkenaan dengan Tuhan, menurut Mu'tazilah bahawa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Manakala Mu'tazilah juga mengatakan bahawa manusia mempunyai daya yang besar, bebas untuk oleh itu Mu'tazilah bersefahaman dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Mu'tazilah juga berpendapat bahawa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan mungkin manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa paksaan sedikit pun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah yang manusia dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Jadi hasil golongan Mu'tazilah telah meletakkan akal yang jauh lebih tinggi daripada syariat yang diturunkan oleh Allah SWT itu sendiri. Mereka menjadikan dalil logik lebih utama berbanding dalil syariat. Seterusnya mengenai pandangan Mu'tazilah mengenai masalah iman dan keadaan mukmin yang fasik. Maksud iman ni iaitu beriman dengan Allah Ta'ala adalah tasdik kepada Allah SWT kerana ia disepakati oleh ahli bahasa iaitu ahli lughah, kerana ia diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, dengan maksud kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Allah SWT ni dia tidak menurunkan Al-Quran itu melainkan dengan bahasa Arab, di mana apa yang hendak dihuraikan oleh Al-Quran itu pastilah ia dihuraikan juga mengikut kaedah bahasa Arab. Jadi sebab itulah iman ini telah disepakati oleh para ahli lughah, mana yang bawa maksud at-tasdiq, di mana ia sebagaimana yang diturunkan oleh Allah mengikut kaedah mengikut bahasa Al-Quran. Seterusnya kemudian bagi keadaan seseorang yang fasik pula, di mana orang yang melakukan dosa sedangkan mereka itu adalah golongan ahli kiblah. Ahli kiblah ni adalah orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Jadi persoalannya, adakah mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang mukmin? Jadi kalau mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mereka ini beriman dengan keimanan mereka, iaitu mereka yang fasik dengan kefasikan mereka dan dosa besar yang mereka lakukan. Dan mereka berkata lagi, wa man kana minhu kafaru fahuwa kafir, mana apabila munculnya daripada seseorang manusia itu kekufuran, maka dia menjadi kafir. Menurut Mu'tazilah lagi, sekiranya seseorang itu fasik, dia tidak digelar sebagai seseorang yang beriman dan tidak boleh disebut sebagai kufur. Maka kekufuran dan keimanan itu bukanlah daripada dia. Apa yang ingin dijelaskan adalah golongan Mu'tazilah ini pada asalnya
mereka ini seperti terperangkap macam kalau ikut Asy'ari, orang yang melakukan kekufuran ni maka dia menjadi kufur, manakala orang yang melakukan keimanan ni maka dia seorang yang beriman. Jadi masalah bagi golongan Mu'tazilah ni di mana mereka ini mempunyai satu akidah di mana ia disebut sebagai murtakibun kabirah, iaitu orang yang melakukan dosa besar. Jadi di sisi Mu'tazilah ini, mereka melakukan dosa besar, kedudukannya adalah seperti manzilah baina manzilatain, iaitu kedudukannya bukan di antara syurga maupun neraka, tapi ia adalah satu kedudukan di mana seseorang itu tidak disebut sebagai mukmin dan juga tidak disebut sebagai kufur. Di fase ini apabila dia tidak mukmin dan dia juga tidak kufur. Jadi istilah inilah yang dipanggil oleh golongan Mu'tazilah. Jadi ulama ahli sunnah ni ada bertanyakan juga kepada golongan ini, apakah kedudukan mereka di akhirat bagi mereka yang fasik ini. Jadi golongan Mu'tazilah menyatakan bahawa mereka ini tidak akan ke syurga dan dia tidak akan ke neraka. Kedudukan mereka adalah di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaidah binti Ibrahim. Pada hari ini saya akan membentang tentang hujah al-Asy'ari dalam menentang pandangan Mu'tazilah terhadap masalah iman dan juga keadaan mukmin yang menjadi fasik. Okey, pertamanya saya ingin menjelaskan tentang skop perbahasan tentang masalah iman ini. Pada mulanya ia bersifat sederhana dan tidak terlalu ekstrim, tetapi lama kelamaan setelah berkembangnya pandangan tokoh-tokoh Mu'tazilah ini menyebabkan perkara ini menjadi ekstrim. Okey, pandangan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah itu ditentang oleh hujah al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengatakan iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta apa yang telah dibawa oleh mereka, serta mengucapkannya dengan lidah dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang iman. Okay, oleh demikian, untuk menjadi seorang yang mukmin, cukuplah bagi seseorang itu membuat pengakuan dalam hati tentang dua kalimah syahadah serta membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Okay. Oleh itu, sudah tentu mereka yang disebut sebagai orang yang kufur ialah mereka yang tidak mengakui dalam hati tentang keesaan Allah dan juga tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Okay. Al-Asy'ari juga berkata seorang Muslim yang berdosa besar, jika dia meninggal dunia tanpa sempat bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan, nasibnya itu bergantung kepada nasibnya di akhirat adalah bergantung kepada ketentuan Allah. Allah berhak untuk mengampunkannya dan tidak memberi balasan kepadanya, ataupun sebaliknya Allah akan berkemungkinan dosanya tidak diampuni dan dia akan mendapat balasan azab yang setimpal dengan dosa yang dia lakukan. Dan kemudian setelah selesai dosa-dosa yang setelah selesai hukuman telah diberikan kepadanya, maka dia akan masuk ke syurga. Okay. Kerana dia tidak mungkin akan kekal dalam neraka, kerana orang yang benar-benar kafir sahaja yang akan kekal dalam neraka. Oleh sebab itu, Al-Asy'ari menyatakan bahawa orang-orang yang berdosa besar bukanlah terus jatuh kafir dan bukanlah kekal dalam neraka, akan tetapi orang itu tetap menjadi mukmin dan tetap akan masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar.